Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakirukumul akhirah wa turiqu bikumul afidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dulu aku pernah larang kamu semua dari ziarah kubur, tapi hari ini kata Rasulullah, ziarahlah kubur. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. ميلاد في صبح أسفر فكأن الكون له كبر، وربيعا في مكة أخضر، ولد الهادي القمر الأزهر، والأرض اهتزت إجلالا تتمايل سهلا وجبالا، هذا فضل الله تعالى، ولد الهادي ذاك محمد، محمد نور الدهر وأكثر، محمد نور الدهر وأكثر. هذا الربيع وللربيع تألق بنسيمه والطيب في أرجائه، هذا الربيع وللربيع تألق بنسيمه. Sahibul Maqam pertama yang di depan kita ni, Sahibul Maqam Syekh Said Linggi. Beliau lah yang kata wali tujuh Melayu tu dia lah. Semua ni anak cucu dia semua. Dia paling tua. Dia ketua kepada wali Allah. Boleh. Tapi terang kat sini boleh. Ni dia kunci. Kemudian ni anak sulung dia Syekh Abdullah yang batu ni, batu hijau ni, anak sulung beliau. Kemudian Syekh Ahmad, tak silap saya, Syekh Ahmad Linggi, anak nombor 2, Mufti Negeri Sembilan pertama. Kemudian ada Syekh Hamid, ada Syekh Redha sini, ada Syekh Mansur dalam ni. Kena baca nama lagi lah. Seorang pelakon berjalapuk pula, pelakon Piramli tu, Haji Mahdi, Tiga Abdul. Ya. Tu anak bongsu dia kot, anak yang Cikgu Mahdi tu. Ni kot. Ni Mahdi. Jadi Tiga Abdul tu kan. Tiga Abdul. Mana kubur Mahdi ni? Kubur dia. Kubur Haji Mahdi. Tapi ni mak lain. Ni mak lain. Yang bentuk isteri dia tu, isteri beliau, Syekh Said Linggi. Ni semua anak-anak dia lah. Batu nipis semua anak perempuan, cucu perempuan, yang tu semua lelaki. Kemudian semua sini anak dia ramai belah-belah. 3 atau 4 orang isteri lah. Sini lah kawasan ni. Okay, kita sini dulu. Ni Syekh Faiz yang meninggal ni. Syekh Faiz ni anak pada Mufti Syekh Murtada. Ni Syekh Murtada. Syekh Murtada. Ini adalah anak Syekh Ahmad Linggi ni. Ni. Cucu pada Syekh Said Linggi lah. Dia Mufti ketiga. Mufti ketiga lah. Ni adik dia. Tak ni anak pada Syekh Abdullah tadi. Adik pada anak pada Syekh Abdullah tu. Syekh juga lah tu. Semua tak pasal sepenuh orang biasa. Ni Syekh Murtada Mufti, adik dia Syekh Ahmad Faiz, ayah dia Syekh Ahmad Linggi, tu tok dia lah, datuk dia Syekh Said Linggi.
Baik, duduk dulu lah, kita baca menakib tu seorang. Allahumma salli ala bawah basah. Sini Ustaz, sini Ustaz. Ustaz. Jangan macam tu Ustaz. Buat Ustaz. Berapa yang mau dua saja. Pusi tu. Awal. Ustaz. Ini Ustaz Kamil. Kita mulakan menakib dengan Syekh Said Linggi. Nama penuh beliau adalah Syekh Muhammad Said bin Syekh Jamaluddin Linggi bin Haji Idris bin Haji Abdul Mukmin Linggi bin Syekh Muhammad Nakhoda Al-Minangkabawi. Beliau lahir pada tahun 1875 lah. Lahir di Mekah. Sebab ayah dia ni Syekh Jamaluddin Linggi ni dia Syekh Haji. Dia Syekh Haji di Mekah tu. Masa bertugas dia lahir di sana. Umur 7 tahun Syekh Said pulang ke tanah air. Mak dia bawa pergi bertani. Syekh Said ni walaupun dia ayah dia orang sini, ayah dia panggil Linggi tu, kawasan ni lah, kawasan Linggi kat Negeri Sembilan ni. Tapi balik pada Mekah tu, mak dia bawa pergi ke petani. Mak dia seorang guru Quran. Nama mak dia ialah Hajah Safiah binti Syekh Haji Muhammad Saleh Al-Fatani. Okey. Kenapa pergi petani? Sebab Hajah Safiah ni anak kepada Syekh Haji Muhammad Saleh. Kalau kita baca kisah Tok Pulau Bidan, kalau kat Kedah masyhur nama kisah Tok Pulau Bidan ni, pasal orang puja perapat tu kat Pulau Bidan tu. Pulau Bidan. Syekh Pulau Bidan tu ayah pada Hajah Sarifah ni lah. Belah petani. Dia anak perempuan pada Tok Pulau Bidan tu kahwin dengan ayah Syekh Said Linggi ni. Tok Pulau Bidan ni alim lah. Tok Pulau Bidan ni dia sama zaman tu Syekh Dr. sama tahun lahirnya, mengaji ni sama. Kubur Syekh Soleh ni di Yan. Tapi orang tak buat gambar tak buat nama sebab takut orang puja balik. Tahun 70-an dia orang korek Tok Guru tu pula. Antara yang saksi tu yang Jabatan Agama Islam Kedah, dia nampak memang utuh dia jenazah tu, tak apa. Sedangkan dia meninggal tu tahun 1820-an. Bayang ulama meninggal dah. Kata macam tok dia lah. Tok dia pun lahir 75. Sebelum tu meninggal dah. Masih utuh, dia pindah ke Yan. Dan Jabatan Agama Islam Kedah dia tak bagi benarkan sebar lah. Gambar-gambar pun tak bagi. Siapa pergi jarah, tanya siapa mana kubur Tok Pulau Bidan, dia cakap siapa yang tahu tahulah. Tapi siapa yang tahu tu bagi ambil gambar untuk share sendiri-sendiri dah. Tu Datuk belah mak lah. Okey. Yang tak ada nama ke? Tak ada nama tu. Apa napi ya jarah? Alhamdulillah. Tok Pulau Bidan. Orang jaga elok kawasan kubur dah. Kemudian bawa petani, dia mengaji di petani lama juga. Kemudian pada tahun 1892 naik ke Mekah pula sekali lagi. Naik ke Mekah umur 17 tahun. Ngaji di Mekah. Kemudian dia juga turun ke Kelantan juga, ngaji Kelantan pula sebab masa dia ke Mekah, isteri pertama dia Hajah Safiah tak silap yang terziarah tu, ingat tak? Yang kita jumpa waris dia kan. Itu isteri pertama dia. Isteri pertama tu tua, lebih kurang umur 20 tahun tua pada dia. Dia umur 20, isteri dia 40. Isteri dia yang bawa Syekh Said ni jumpa Syekh nama Syekh tu, Syekh Muhammad bin Ahmad Dandrawi tu. Sebab isteri dia mengaji lama dengan Syekh ni. Isteri dia Mekah. Masa isteri dia duk ngaji, isteri dia ni duk ngaji dengan bawa ayah dia, ikut ayah dia pergi Mekah, jumpa Syekh Said Linggi. Dia bawa Syekh Said Linggi jumpa kat Syekh Muhammad Dandrawi ni untuk ambil tarikat tarikat Ahmadiyah Idrisiyah tu. Tu isteri dia ni kira alim jugalah. Balik-balik dia pulang ke Kelantan, kampung isteri dia ngaji dengan Tuan Tabal. Yang makan benda pecah tu. Kita ziarah kan. Ngaji Tuan Tabal juga. Antara guru dia sini, yang abang sini di petani, Tuan Minal. Tuan Minal ni pegangan kitab Akhidatul Najin. Yang ziarah kubur anak dia di Tuan Somad lah gitu kan. Yang ada batu nisan besar tu, tu anak dia. Ni ayah Tuan Minal. Lepas tu ngaji dengan Tok Nahu, petani juga. Tok Semila tu petani. Lepas tu dia ngaji di Mekah ni Syekh Muhammad Nuh Kedah, alim, guru agama di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi pun alim, imam Masjidil Haram. Syekh Zainuddin Sumbawi, Syekh Ali Kuntai Kelantani, Syekh Bawih Syoghir, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ja'far Al-Bazanji, Mufti Mazhab Syafi'i di Madinah, Syekh Syamsuddin Al-Anbabi, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Arifai, ulama besar mazhab Maliki di Al-Azhar. Guru tarikat beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Dandrawi dan Tuan Tabal sendirilah. Dan juga mengaji dengan Pak Mentua dia sendiri, Tuan Guru Haji Awang Alim yang terziarah kubur sekali tu. Tu pun antara guru dia lah masa di Kelantan tu.
Kemudian dengan Tariqah Ahmadiyah ni beliau mencapai kemuncak sebagai Syekh Mursyid Tariqah Ahmadiyah terbesar di dunia Melayu. Masa turun dapat tarikat tu, dia dua, Tuan Taban pun tarikat yang sama juga. Dia pun sama juga. Sama Sugalu. Tuan Taban pun ambil pada Syekh Ahmad Dandrawi juga. So dia Syekh Tuan Taban dia sebagai tarikat dia di Kelantan, Syekh Said Linggi di sini. Negeri Sembilan. Dia pecah dua lah. Antara murid-muridnya ramai, termasuk daripada Kemboja, Petani, Malaysia, Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak. Antara rakan pengajian dia di Mekah waktu tu ialah Syekh Mu'tad Tariq Bogor, Tuan Hussein Kedah, Syekh Wan Sulaiman Kedah, Syekh Abdullah Fahim, Syekh Usman bin Abdul Wahab Sarawaki. Ni semua kawan dia di Mekah lah. Syekh Muhammad Said pernah karang beberapa buah kitab, antara Risalah Al-Fawaid, Kashiful Riba Anha Haqiqatir Riba, Sulamut Ta'rif ila Ilmi Tashrif, Risalah Al-Fat, Nazaham Kesihatan Kaum Wahabi. Dia dah tak Wahabi dah, hantar Wahabi tengok. Dia karang kitab untuk tunjuk, untuk apa, terang pada orang awam kesesatan Wahabi ni. Dia meninggal 1800-1920-an. Sebelum tu dah karang. Sedangkan kalau kata perang antara Saudi dengan buat Wahabi ni tahun 1920-an. Sebelum tu Wahabi dah ada, cuma dia pun tak ke depan, tak perang lagi. Dah ada dah pokok ni. Lepas tu Syekh Said Linggi adalah wali Allah yang digunakan berbagai karamah. Antara kisah kewalian yang pernah diceritakan ialah sebab tu ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara di makam Rasulullah mulia itu menjawab salam beliau. Belum ngomong. Dia bagi salam, Rasulullah jawab salam. Ini yang masyhur kisahkan lah. Antara kisah kewalian kedua, semasa menjalankan misi dakwah di Kota Baru, Kelantan, ketika beliau menyeberangi sungai Kelantan, pemilik bot hendak ditumpangi ke seberang, tak benar akan naik bot tu sebab muatan penuh. Beliau diminta tunggu bot seterusnya. Tapi bila bot yang kedua sampai, pemilik dengan penumpang kejut, dia dah ada seberang sungai dah. Dia dah pergi seberang sungai dah. Kisahnya lah. Lepas tu sebab tu berdakwah di Kedah, Syekh Muhammad Said katakan berjaya menggunakan buaya yang mengganas di sebatang sungai negeri tersebut. Salah. Masya-Allah. Beliau meninggalkan 16 orang zuriat, anak-anak dia. Antaranya Syekh Abdullah, Zerah Makam Seri, Syekh Ahmad, Mufti yang ke-9, Syekh Haji Mansur, Syekh Abdul Rashid, Syekh Haji Muhammad Nur, Syekh Abdul Hamid, Syekh Haji Ibrahim, Syekh Haji Muhammad Redha. Assalamualaikum. Dan Syekh Muhammad Redha lah. Dan juga tadi Haji Mahdi. Jadi itu lah. Beliau meninggal dunia ketika berusia 51 tahun dan dimakamkan di kawasan sini, Ampangan. Ketika meninggal beliau, diriwayatkan lebih 5,000 orang mengiringi jenazah beliau, termasuk di Pertuan Besar Negeri Sembilan pada waktu itu, Tunku Muhammad datang memberi peringatan terakhir lah pada beliau. Beliau meninggal muda, umur 50-an. Wallahualam. Untuk anak dia yang pertama, Syekh Abdullah Linggi, lahir pada tahun 1905, meninggal 1956, lahir di Jalan Melayu Kuala Lumpur. Antara beliau kecilnya tinggal di Bukit Tembok, Seremban, sekolah di Sekolah Melayu Tomiang, dan meneruskan pendidikan agama dengan asuhan ayahnya sendiri selama 12 tahun. Syekh Abdullah juga telah menerima ijazah tarikat khalifah tarikat dari ayahnya. Beliau telah menunaikan haji pada tahun 1930 ketika di Makkah. Beliau sempat berguru dengan Sidi Abu Abbas bin Sidi Muhammad bin Ahmad Ad-Dandrawi, iaitu pemimpin tarikat Ahmadiyah serta ulama sufi yang terkenal pada abad yang ke-20. Balik ke tanah air, beliau mula mengajar agama dengan membuka pondok. Anak-anak muridnya yang tinggal di pondok setelah satu masa dianggapkan lebih 70 orang dan datang pada satu negeri lah, antaranya Selangor, Perak dan seumpamanya. Tunku Abdul Rahman yang di Pertuan Agong pertama juga tidak berguru dengan Syekh Abdullah ni. Tunku Abdul Rahman tu pertama tu sempat juga berguru dengan Syekh Abdullah ni. Syekh Haji Abdullah sangat dihormati oleh masyarakat dan sebagai pemimpin tarikat yang soleh dan berbudi luhur. Beliau seorang yang suka berterus terang dalam menyampaikan dakwah dan ikhlas menolong orang-orang yang susah. Dia katakan bila ada orang-orang yang susah, orang yang suka melakukan perkara-perkara yang mungkar, beliau akan memberi nasihat dan teguran supaya mereka bertaubat. Yang sifat peribadi Syekh Haji Abdullah meninggal dunia ketika berusia 51 tahun, sama seperti ayahnya, dan tugas khalifah diambil oleh adiknya Syekh Ahmad Linggi, Mufti pertama Negeri Sembilan. Mufti pertama depannya Negeri Sembilan. Syekh Ahmad Linggi, Mufti pertama Negeri Sembilan, lahir pada tahun 1912, meninggal 1964. Lahir di kampung Bukit Ampangan, Seremban.
mendapat pendidikan daripada ayahnya sendiri ketika berumur 15 tahun. Kemudian berangkat ke Mekah. Antara guru ni ialah Syekh Said Linggi, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Abdul Sattar Al-Qutubi, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Abdul Hayy Al-Qattani, Said Abu Al-Abbas, anak kepada Sayyid Muhammad Ad-Dandrawi tu. Setelah 7 tahun di Mekah, beliau pulang ke tanah air pada tahun 34 dan menjadi pembantu kanan kepada abangnya Syekh Abdullah Linggi dalam menyebarkan tarekat Ahmadiyah. Selepas abangnya meninggal dunia, Syekh Ahmad menjadi khalifah tarekat Ahmadiyah tersebut. Di samping menjadi pembantu kanan abangnya, beliau juga turut mendidik ummah melalui ilmu-ilmu hukum syarak. Beliau mendirikan sebuah pondok yang diberi nama Madrasah Al-Sa'idiyah di Kampung Rasah. Pondok tersebut juga digelar dengan nama Pondok Syekh Ahmad. Antara murid beliau ialah adik-adik sendiri lah, Syekh Syed, Syekh Abdul Rashid, Syekh Muhammad Hamid, Syekh Muhammad Nur, Tuan Guru Haji Ali Siliau, Datuk Haji Ahmad Muhammad Zin. Beliau dilantik sebagai mufti pertama Negeri Sembilan pada tahun 1950 selepas muzakarah para alim ulama sekitar Negeri Sembilan yang sepakat melantik beliau. Syekh Ahmad diberi penghormatan tertinggi apabila diminta untuk membaca doa ketika berlangsungnya hari keramat pengisytiharan kemerdekaan negara di Stadium Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 31 Ogos 1957. Beliau telah meninggalkan ramai orang anak, di antara dua anak yang alim mengikut jejak langkah beliau adalah Syekh Muhammad Murtada, mufti Negeri Sembilan yang ketiga, yang sini makamnya, dan Syekh Faiz yang belakang tu makam juga tadi. Beliau meninggal dunia ketika berusia 52 tahun dan dimakamkan sebelah makam ayahnya. Sini kawasan lah, contoh tu. Antara yang dapat lagi sini, Syekh Murtada lahir pada tahun 37, meninggal tahun 2017. Nama lengkapnya ialah Syekh Haji Murtada bin Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi bin Syekh Jamaluddin Al-Linggi bin Haji Idris, dan beliau dilahirkan di Rasah Negeri Sembilan. Beliau merupakan cucu kepada Syekh Said Linggi, dan moyangnya Syekh Jamaluddin berkahwin dengan anak Tok Keramat Pulau Bidan tadi ya. Pendidikan awalnya bermula sekolah kebahasaan Datuk Bandar Rasah, Seremban. Setelah tamat, beliau menyambung pengajian di Madrasah Al-Khairiyah Singapura, kemudian ke Madrasah Al-Atas Johor, seterusnya ke Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang. Selesai menuntut ilmu di Malaysia pada tahun 60, beliau berangkat ke Mesir dengan memasuki Mahad Kahirah pada tahun 64. Antara guru beliau ialah Syekh Haji Ahmad, ayah beliau sendiri, Syekh Mahmud Syalatut, Syekh Syarbasi dan Syekh Soleh, guru tarekat beliau. Syekh Murtada pulang ke tanah air pada tahun 74. Antara jawatan yang pernah beliau sandang ialah guru agama di Sekolah Agama Menengah Tinggi Seremban, Qadi daerah Kuala Pilah dan Jempol, Pegawai Penerangan Agama Merangkap yang Besar, Qadi Besar Negeri Sembilan Merangkap Pegawai Penerangan Agama, dan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang ketiga, bermula pada 87 sehingga 78. Pada 5 Januari 1907, Syekh Murtada dilantik sebagai Syekh Tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah Al-Rashidiyah Al-Dandrawiyah bagi kawasan Asia Tenggara oleh almarhum Said Ahmad bin Idris bin Said Muhammad Hassan. Peristiwa bersejarah itu berlaku sempena haul Majlis Haul Syekh Haji Ahmad. Syekh Murtada meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di sini. Wallahu a'lam. Itu semua tulisan-tulisan pengkaji sejarah lah. Ada tulisan daripada Jabatan Mufti dan tokoh sejarah Dr. Syuhada Mahmud pada tulis juga. Itu antara maklumat lah. Wallahu a'lam. Tuan datang Allah Ta'ala beri rahmat Ar-Ridhani. Hidup kita ni ada lain lah. Kita nak dapat rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan lepas tu kita nak reda oleh semoga kita semua ni dalam pandangan rahmat Allah. Amin ya Allah, amin. Jadi terima kasih nak ziarah ke kawasan makam keluarga saya ni. Makam sebenarnya dia punya oleh nenek saya, isteri kepada Syekh Haji Muhammad Said lah, datuk saya ni. Dia datuk saya, makam ni 7 hektar. Kita dah diwakafkan kepada MPS lah. Jadi datuk saya ni ada 4 atau 5 isteri lah. Tapi dengan nenek saya ni, nama dia Zubaidah, adik-beradik anak dia ada 6 orang. Yang pertama tadi Haji Abdullah, kemudian bapa saya Syekh Haji Ahmad, kemudian Haji Mansur, Haji Muhammad Nur, Haji Abdullah duduk jalan Jebur tu lah. Bapa saya di Rasah, Haji Maknur dan Haji Mansur duduk di Gedung Dalang. Syekh Hamid yang kubur dekat ni, dia di Membau. Dan akhir sekali Syekh Abdul Rashid
dia menetap di Singapura sehinggalah dia wafat tahun 1992. Semua dalam kubur ni dia semua keluarga, anak, isteri kepada datuk saya lah. Datuk saya ni dia ada ke 16 anak lah. Ya. Jadi 6 yang daripada Nenek Zubaidah ni. Jadi sebelah tu Nenek Zubaidah, makam Nenek Zubaidah. Dia meninggal tahun 54 lah, tahun saya lahir. Kemudian datuk saya ni dia meninggal tahun 26. Ya. Lepas dia meninggal tahun 26, bapak saya pergi Mekah hingga tahun 34. Masa tu Pahaman Wahabi tengah kuat di sana. Ya. Sampai bapak saya kena potan 2 kali, kena hukum potan sebab tawasul lah. Jadi benda sekarang ni, masalah kita ni, kalau siapa nak duduk neraka yang kekal dengan pedih dengan 500 tahun perjalanan panasnya api neraka tu, ikutlah Pahaman tu. Kalau nak rasa lah panasnya neraka tu perjalanan 500 tahun. Ini cerita lah. Jadi benda-benda gaib ni banyak orang tak percaya. Ya? Benda-benda mimpi Rasulullah banyak orang tak percaya. Tapi itu dah bahagian masing-masing. Ya? Jadi kita ni doa lah anak-anak kita semua ni, keturunan kita ni, bacalah doa yang patut. Mohon hidayah ni ikut hadis yang mana begitu. Hari-hari kena mohon hidayah. Yang main hidayah ni nak masuk syurga dengan rahmat dia pun boleh ke tanpa hisap. Tapi hidayah tu kita mohon dulu. Ya? Jadi 6 orang, anak ujung tu mak kepada datuk dia, Haji Safiah. Haji Safiah ni orang petani. Jadi datuk saya ni dia lahir di Kampung Syuaib, Mekah. Kemudian bawa balik ke sini bertani, kemudian pergi balik ke Mekah. Ya, jadi dia ada tulis tu 142 syair yang menyatakan kesesatan Wahabi. Ujung akhir zaman ni memang ramai orang tersesat. Kita mohonlah yang itu kata hidayah, kita mohon jaga baik. Ya. Dikatakan seksa yang paling ringan kali diletakkan apa? Kasut neraka menggelegak otak tu. Itulah seksa yang paling ringan. Nah, kita ni cerita benda-benda gaib ni, itu yang ramai orang tak percaya. Itu sebab ada yang biadab tu, dia kata kita pergi Madinah ni, kita melancong. Bukan biadab tu. Itu sebab kalau orang tu nak pergi menunaikan fardu haji, dia ada 2 perkara tu. Satu, dia menunaikan ibadah haji. Dan dia kena sebut, bukan dia kata dia pergi haji tu. Saya nak pergi haji, saya dulu pun tak perasan juga ayat tu. Saya nak pergi menunaikan haji dan menziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mana? Itulah hadap kita tu. Jadi datuk saya ni dia ambil tarikat ni daripada Sidi Muhammad Adam Garawi. Jadi tarikat Ahmadiyah ni sampai kepada datuk saya, dia ada 4 susul gaduh dia. Daripada Rasulullah dia ambil ditalkinkan, 4 nanti saya terangkan, kepada Sidi Ahmad Idris. Sidi Ahmad Idris ni orang Maghribi. Itu dia tu keturunan Rasulullah juga. Dan dalam kitab dia ditulis 40 tahun. Saya doakan supaya orang yang tengok video ni dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang halal, dan yang paling penting sekali, sentiasa diberkati oleh Allah.